Isteri komplain, busuk sangatlah bau mulut awak, pergilah buat rawatan, saya pening. Tak boleh. Kadang ada bau itu, dia ada sebab-sebab tertentu. Bau gigi saja tak hilang, komor-komor saja tak hilang, kena buat rawatan yang lebih. Tapi dia rasa macam awak ni banyak komplain lah. Kalau suami yang ikut sunnah Nabi sangat menjaga. Lagi yang merokok, sama juga. Isteri pun sama, sunnah. Balik rumah nanti suami tanya, ada balik? Nak buang gigi dulu. Jauh-jauh bolehlah jawab. Tapi cuba amalkan sunnah ni, rahmat Allah turun. Nabi akan buat itu. Perkara yang pertama, sebaik masuk dalam rumah adalah bersugi dulu. Dan ada hadis yang sahih, Aisyah bercerita, apabila Nabi nak bersugi, Nabi berikan kayu sugi itu kepada Aisyah dulu untuk bersugi. Kemudian dibersihkan, barulah Nabi gunakan kayu sugi yang sama. Kongsi berus gigi. Boleh buat tak balik ni? Kita nak berus gigi, abang, awak berus dulu, bagus saya. Tak mampu buat, tak apa. Nak kata Nabi SAW sampai peringkat tu romantik Nabi. Sampai peringkat tu tahap kedekatan dan hubungan yang rapat dengan isteri, kongsi berus gigi. Saya bukan reka cerita. Hadis riwayat Bukhari daripada Aisyah cerita bagaimana sikap Nabi. Nabi minum air, kongsi gelas. Kita kongsi juga kan? Tapi Aisyah cerita Nabi akan meletakkan di tempat yang sama di mana bibirku letak. Kita pun buat juga. Abang, awak minum kat mana tadi? Situ. Kita pun pusing. Kongsi gelas juga, tapi tak seromantik Nabi. Dan Aisyah cerita Nabi akan gigit di tempat yang sama aku gigit. Kita kongsi burger, gigit tempat sama ke pusing? Kadang kalau ada straw pun kita pusing. Nak kata ya Allah romantiknya Nabi. Kita nampak apa yang kita buat tu biasa-biasa, tapi orang yang beramal dengan sunnah Nabi, rahmat Allah turun dalam keluarga. Boleh jadi sama ni kita duk cari tip macam mana nak kurangkan bergaduh suami isteri, bagaimana nak wujud sefahaman, bagaimana begitu begini. Tetapi rupanya dengan kita buat sunnah-sunnah Nabi yang nampak simple ini, maka malaikat datang menurunkan rahmat Allah, keluarlah penyakit-penyakit daripada rumah kita, syaitan iblis, sebab kita beramal dengan sunnah Nabi. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi SAW ada seorang isteri, saya tak ingat namanya Maryah Qibtiyah ataupun ada seorang lagi Safiyah, antara dua ni. Ketika itu isteri Nabi ni yang naik nama bila diundi untuk ikut Nabi pergi dalam satu musafir. Kemudian isteri Nabi ni naik satu unta ataupun kuda yang slow, yang perlahan. Jadi dia sampai lambat. Nabi dah sampai tempat tu, dia sampai lambat, tak seiring dengan Nabi. Bila sampai dia mengajuk. Bila Nabi datang dekat dengan dia, lepas tu dia menangis. Lepas tu Nabi tanya, kenapa dengan kamu? Kamu telah bagi kepadaku kuda yang lambat. Kan isteri tak pernah salah, perempuan tak pernah salah. Jadi dia salahkan suamilah. Kamu lah ni bagi saya kuda yang lambat, saya dah jadi lambat. Benda tu pun nak nangis kan. Tapi kadang mungkin boleh jadi sensitif lah, rasa jauh dengan suami sekian-sekian, rasa tertinggal. Tahu tak apa Nabi buat? Sebab dia menangis. Nabi meletakkan kedua tangannya mengesat, menyapu air mata isteri. Nabi sapu air mata dengan kedua tangan Nabi yang mulia. Oh, terpegun belaka. Macam mengenang masa lalu je, nasib diri je. Pernah tak suami lap air mata kita? Pernah tak? Ya balik buat fikir. Bukan senang. Pada lelaki pernah tak lap air mata isteri dengan tangan? Oh, Masya Allah, hebat. Ustaz Amir kita anggung. Pernah. Ini ikut sunnah Nabi. Ada suami yang bagi tisu, alhamdulillah tu pun dah terbaik. Ada yang lempar tisu, lap air mata tu, mak malu je orang tengok, kena marah, lagi nangis. Tapi cerita ni tak habis sekadar itu ya. Safiyah ke ataupun Maryah ni, dia tetap nangis juga. Walaupun Nabi dah pujuk, Nabi dah lap, dia tetap nak merajuk. Oh, perempuan kan, kalau suami dah pujuk janganlah manjang-manjang. Nak panjang lagi cerita, dah suami pujuk syukur, terus buat elok terus. Bukan senang lah kan, kalau isu besar kan. Subhanallah, bila Nabi dah pujuk dan dia masih menangis, Nabi terus meninggalkannya. Dan Nabi berpesan, Nabi kata, sesungguhnya wanita ni kurang bersyukur. Kurang syukur, dah pujuk tu syukurlah.
Subhanallah, settle lah tu. Jadi dalam merajuk perlu berpada-pada, dan para suami buat-buat tak nampak isi merajuk pun berpada-pada. Buat-buat tak nampak, buat-buat tak perasan. Oh, merajuk ke? Takut tak perasan, saya jalan kuat kan tadi. Kan saya basuh pinggan tu dengan berdentu-detan, takut tak perasan. Oh, saya sebenarnya ingat awak basuh pinggan dengan bersemangat. Okey, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok yang bawah ni, suami yang suka bantu isteri di rumah adalah suami yang tinggi EQ dan lebih sihat. Itu adalah kata pakar, bukan kata saya. Sebab apa? Apabila dia membantu buat kerja sama-sama, maka akan wujudlah sefahaman, komunikasi, gembira. Betul kau orang kata happy wife, happy family? Happy wife, happy family. Betul? Happy husband, happy family juga. Penting kedua-duanya kena happy. Saya tanya lagi sekali, kerja rumah, kerja suami ke kerja isteri? Ada lagi yang pertahankan suami. Kerja sama-sama. Inilah contoh keluarga yang paling ideal, iaitu contoh keluarga Nabi dan para isteri. Sama-sama melakukan kerja rumah. Sedang Aisyah ditanya, ini pun hadis yang sahih, wahai Aisyah, apa yang Nabi buat di rumah? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, sesungguhnya Nabi ketika di rumah, Nabi berkhidmat kepada isteri. Aisyah sebut perkataan khidmat. Kita biasa dengar isteri khidmat pada suami, tapi Sayyidatina Aisyah sebut dalam hadis Aisyah ini, riwayat yang sahih ini, Nabi khidmat untuk isteri. Subhanallah. Isteri khidmat pada suami, suami khidmat pada isteri. Itulah sebuah rumah tangga yang ideal. Bukannya masing-masing ini tugas awak, ini tugas awak. Tugas awak ni, awak patut lelaki buat ni, awak patut isteri buat ni. Tidak. Tetapi sama-sama berebut nak buat. Sampai gaduh lah. Saya nak lipat kain. Saya. Akhirnya tak lipat. Subhanallah. Sepatutnya rasa sama-sama. Yang ni masak, yang ni siap ikan, yang ni bersih kuali, yang ni bersih ni. Sama-sama hidang, sama-sama makan. Itu yang Nabi contohkan dengan isteri. Sebab itu ada ulama yang menafsirkan, membincangkan secara detail dan jelas tentang kerja-kerja di rumah tangga ini. Dikatakan kerja di rumah tangga ini dibuat mengikut fitrah. Apa yang sesuai lelaki, apa yang sesuai perempuan. Tetapi Aisyah ada cerita juga, Nabi di rumah menjahit pakaian. Beli kain, jahit sendiri. Kasut koyak, jahit sendiri. Kalau kita fikir isi Nabi kan ramai, takkanlah isi Nabi tak ada nak khidmat pada Nabi, nak jahit, nak jahit kasut, nak jahit baju. Tapi tidak, Aisyah cerita Nabi jahit pakaian. Kalau hari ni ada orang lelaki menjahit, kita rasa pelik. Kita kata buat kerja perempuan, Nabi menjahit sendiri. Sampai tahap tu Nabi tunjukkan contoh supaya kita ikuti, bukan hanya untuk lelaki, perempuan pun ikuti akhlak dan sifat Nabi dalam rumah tangga. Kita baca satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan Allah. Allah suruh Nabi Muhammad beritahu kepada umat untuk dapat cintanya Allah dan dapat pengampunan Allah, ikuti Nabi. Kamu akan dapat rahmat Allah, dapat cintanya Allah. Orang yang Allah cintai, automatik rumah tangga itu akan subur dengan cinta.